أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurniaan rahmat dan kasih-Nya, walaupun berada di dalam keadaan cuaca yang kurang mengizinkan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi mengizinkan kita dapat bersama-sama menunaikan salat fardu maghrib berjemaah sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dapat kita menduduki sebentar majlis zikrullah, majlis ilmu, Raudatul Jannah. Mudah-mudahan dikurniakan keampunan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan diterima akan sekalian amal ibadah kita di dunia, apatah lagi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kembali pengajian kita pada muka surat yang ke-30. Pada yang lepas kita membincangkan dan membahaskan sedikit sebanyak pengenalan berkenaan dengan kalimah la ilaha illallah, yaknilah kalimah tauhid, kalimah yang agung, kalimah yang suci, kalimah yang mana timbangan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kalimah ini, apa amalan pun Allah tak terima. Itulah pentingnya la ilaha illallah. Kalau kita membaca subhanallah walhamdulillah di dalam kitab Fadilah Amal, ada menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada para sahabat, nak tak aku berikan kepada kamu satu amalan yang memberatkan amal timbangan? Ini memberatkan amal timbangan, yaknilah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini memberatkan amal timbangan. Tapi nak amal timbangan tu Allah Ta'ala terima, ni kalimah la ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah ni buatlah apa pun. Walaupun kita melihat, ya Allah Ustaz, baiknya dia tapi dia Hindu. Ustaz, baiknya dia tapi dia Kristian. Maka kebaikan dia itu tidak diiktiraf oleh Allah Ta'ala. Sebab dia buat satu dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar melainkan dosa menduakan, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita masuk pada satu hikayat dan cerita. Situ dia tulis cetera dan cerita daripada Abdul Wahid bin Zaid, bahwasanya berkata ia adalah aku pada perahu, maka dicampak akan kami oleh angin ke pulau, maka keluar kami ke pulau itu. Jadi mereka ni naik satu perahu, yang mana perahu tersebut dibawa angin sehinggalah mereka terdampar di sebuah pulau. Maka bila mana dia keluar untuk melihat pulau tersebut, maka kami melihat seorang lelaki yang menyembah berhala. Dia tengok ada seorang lelaki yang sedang mensyirikkan Allah. Dia sedang bertuhan, tetapi Tuhan dia tu bukan Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang hak, tetapi Tuhan yang palsu. Maka kami kata baginya, engkau sembah berhala, dan ada pada kami orang yang tahu perbuat seumpamanya. Maka berkata ia, siapa yang kamu sembah? Jadi bila mana dia kata dekat kawan tu, engkau ni sembah berhala, dan di antara kami yang datang kepada kamu ni, kami tahu bahawa apa yang kamu buat
dan seumpama perbuatan kamu itu adalah perbuatan yang salah. Maka orang yang menyembah berhala tu dia tanya, maka siapa yang kamu sembah? Jawab mereka ini, kami sembah akan Tuhan pada langit itu, arasnya, dan pada bumi itu penghamparnya. Penamparnya tu lorek, tak ada kena mengena. Dan pada laut itu jalannya. Dia kata, aku ni menyembah Tuhan yang menciptakan langit, yang mana arasnya dan pada bumi itu dihamparkan olehnya, dan di laut itu terdapat jalan-jalannya. Maka dia pun berkata, siapa yang memberi ketahui akan kamu dengan dia? Orang yang nyembah berhala ni, dia tanya dekat orang yang dari perahu ni, dia kata, siapa yang habaq kat hang kata yang hang sembah tu betul? Itu sebab muslimin muslimat yang dirahmati Allah, orang yang hanya masuk ke dalam neraka disebabkan oleh dosa tidak menyembah Allah adalah orang dari kalangan ahli fatarah. Siapakah dia ahli fatarah ni? Sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat 15, dan tidaklah kami memberi azab. Wa ma kunna mu'adzibina ala hatta wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidaklah kami memberi azab kepada orang yang tidak sampai risalah kepada dia. Risalah di sini dua maksud. Yang pertama, ulama masyhur mentafsirkan risalah itu adalah seorang rasul, yaknilah nabi yang diutuskan. Yang kedua adalah ketika mana berada di satu zaman yang ada nabi diutuskan, tetapi risalah tu tak sampai pada dia. Itu sebab kenapa kalau pada dunia hari ini kita ada golongan pendakwah, kita panggil golongan tabligh, yang mana mereka ini akan masuk ke setiap pelusuk-pelusuk kampung, orang asli, orang-orang yang berkulit hitam dan sebagainya, di pulau-pulau, di negara orang-orang bukan Islam, mereka menyampaikan Islam. Sebab syiar Islam ni dia perlu disampaikan kepada orang yang tidak pernah mendengar kalimah ini. Jadi kalau dia mati dalam keadaan dia pernah mendengar tetapi tidak beriman, maka dia masuk neraka. Maka kalau kita, contoh, kita ada jiran bukan Islam, kita pun kata, ustaz saya ni risaulah, kata jiran saya ni orang kafir, tapi saya belum berjaya membawa dia ke jalan hidayah. Contoh nak. Sebab apa kamu risau? Dia kata, nanti Allah Ta'ala tanya kat saya, kamu tak sampaikan Islam pada dia ke? Tu. Kalau di Malaysia ni jangan risau. Di Malaysia ni tak ada satu pelusuk yang Islam tak masuk. Sekurang-kurangnya adalah laungan azan yang ditayangkan di televisyen dan radio-radio. Tu syiar lah. Tu sebab kenapa azan boleh dikuatkan. Sebab tu syiar. Tetapi kalau mengaji, kuliah, afdal kita perdengarkan di dalam masjid sahaja. Afdal. Bukan kata tak boleh. Afdal. Sebab benda tu bukan syiar. Benda tu adalah ilmu-ilmu di dalam Islam. Syiar ni benda yang nak disampaikan, nak dihebohkan, terutama pada orang yang bukan Islam dan orang yang lalai. Jadi kalau jiran kita, dia pernah dengar azan daripada masjid ataupun surau, mana kata syiar tu dah sampai kat dia. Bahkan kalau di Malaysia ni, negara kita, agama persekutuan dia pun agama Islam. Dia pergi pasar raya pun dia jumpa orang Islam. Dia pergi mana-mana pun. Bahkan kalau yang duduk dalam kejaranan orang Islam tu, azan subuh contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia boleh sambung, asyhadu an la ilaha illallah, boleh sambung dia. Pasal apa? 20 tahun dah duduk dalam kejaranan orang Islam. Maka orang yang telah sampai syiar pada dia, dia mati dalam keadaan dia tidak berpegang pada kalimah ini, dia masuk neraka.
Tapi kalau dia tergolong dalam ahli fatrah, contohnya siapa? Ibu dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan ayah Nabi ni mati dalam keadaan ahli fatrah. Dia panggil sebagai orang yang berada di satu zaman tidak ada Nabi. Tidak ada syariat. Walaupun ketika itu ada yang mengatakan menganut agama Hanif. Tetapi agama Hanif ketika itu tidak disyariatkan secara langsung kepada Bani Quraisy dan orang-orang ketika itu. Jadi ketika itu agama yang dianuti adalah agama kebiasaannya bagi penduduk dunia adalah Majusi dan Nasrani. Itu kebiasaan pada zaman itu. Selain daripada itu adalah orang daripada ahli fatrah. Dan ahli fatrah ni pula, kalau tidak diutuskan Nabi pada dia, tengok pula adakah dia ini orang yang menyembah berhala ataupun tidak. Kalau dia orang yang menyembah berhala, ulama menyebutkan bahawa mereka tetap juga masuk ke dalam neraka. Sebab syariat itu sampai, cumanya bukan secara langsung. Berbeza dengan orang yang berada di kepulauan-kepulauan yang Islam ataupun agama Tauhid tak pernah masuk, tak pernah dengar, tak pernah tahu. Dia beza. Tapi kalau di Malaysia ni jangan risau. Memang akan dengar dan memang akan tahu. Jadi dia berkata, siapa yang memberi ketahui akan kamu dengan dia? Siapa yang habaq kata kalau nak sembah ni Tuhan yang menciptakan langit? Dia pun kata apa dia? Telah membangkit ia kepada kami akan Rasul. Maksud kata Allah Ta'ala dah utus Rasul lah. Berkata ia, apa dia perbuat dengan Rasul? Kata kami telah diqabat, yakni diambil akan dia oleh milik kepadanya. Berkata ia, adakah tinggal pada kamu daripada alamatnya sesuatu? Kata kami, bahkan Kitabul Malik. Kata ia, adakah pada kamu suatu? Maka kami baca atasnya surah Ar-Rahman. Maka sentiasalah lelaki itu menangis hingga habis surah itu. Mana kata dia nak tahu. Yang kamu kata Rasul ni siapa? Kemudian yang Rasul ni dia ada apa? Dan pada kamu apa yang kamu ada? Maka bila mana dia menjawab setiap satu persoalan, maka lelaki tersebut menangis kerana dia mengetahui akan kebenaran agama yang dibawa oleh orang yang bertandang ke pulau dia. Jadi dia ni mungkin duduk seorang ke, duduk berkumpulan, wallahu alam. Tetapi dia duduk di satu pulau yang tidak sampai padanya syariat Islam. Kemudian berkata ia, tiadalah sayugianya bahawa dimaksiatkan akan empunya dalam kalam ini. Maksudnya dekat sini dia kata apa? Dia mengaku bahawa tidak ada sebarang percampuran aduk di dalam kesucian apa yang dibaca tadi, iaitulah surah Ar-Rahman. Dia kata ni bukan biasa-biasa punya ayat. Kemudian kami lentangkan atasnya akan Islam. Mana kata dia ajaklah, Islam ini begini, Islam agama rahmat, Islam agama selamat, Islam agama yang benar. Maka Islamlah ia disyahadahkanlah. Dan kami bawa akan dia sertai kami di dalam perahu. Maka tak kala kelam malam dan sembahyang kami akan asyak, mengambil kaminya akan tempat tidur kami. Maka berkata ia bagi kami. Jadi masa mereka habis menyasyak, nak berehat tidur, orang yang baru Islam ni dia tanya, adakah Tuhan yang kamu tunjuk akan daku atasnya tidur ia? Tuhan yang kamu kata ni tidur tak? Dia tanya aku tu. Kata kami, tetap ia hidup, yang berdiri dengan sendiri, tiada tidur ia. Katanya, sejahat-jahat hamba itu kamu tidur, dan Tuhan kamu tiada tidur. Dan tak kala sampai kami ke darat, kami himpun baginya sesuatu daripada dirham. Jadi bila mana mereka ni nak tinggalkan dia, dah naik ke perahu daripada pulau, kemudian daripada pulau tu mereka pergi ke satu bandar, daripada satu bandar tu mereka nak berpisah. Bila mana nak berpisah, mereka ni pakat-pakat lah bagi seorang sikit pada dia, bagi seorang sikit duit belanja. Maka katanya, dia tanya, benda ni? Maka kata kami, ini adalah bekal atas dirimu.
Ni buatlah belanja, kot lagi nak beli nasi goreng kampung ke, nak kot lagi nak minum teh o ke, pilah kami bagi sikit duit belanja, lebih kurang gitulah kalau orang kita. Maka dia kata apa? Kamu tunjuk akan daku jalan yang tiada aku lihat akan kamu menjalani akan dia. Dalam ayat ni. Apa dia maksud dia tu? Kamu menunjukkan kepada aku Islam, dia kata. Kamu tunjukkan kepada aku agama yang benar. Kamu tunjukkan kepada aku satu pergantungan yang tiada selain Allah. Tetapi aku melihat kamu sendiri. Kamu sendiri tidak berpegang dengan apa yang kamu bawa. Dia kata aku tu. Orang yang tengah baru masuk Islam ni biasalah tuan-tuan. Orang baru masuk Islam, orang hak baru bertobat daripada dosa hak 30 tahun, hak ni kita biasa hadap dah. Kadang-kadang ada orang tua-tua ke, ada orang yang pencing-pencing ke. Dulu masya-Allah dia punya jahil tu kita sampai tak tahu nak kata lah. Tapi bila mana main satu hidayah kat dia tu, dengan ustaz-ustaz pun dia tempeling. Ustaz pun silap. Tu dia bila dia tengah duk semangat tu, Maka orang ni dia katalah kat kawan tu, kamu bagi apa kat aku ni? Dia kata kami bagi duit kat hang. Dia pergi balas balik, dia kata apa? Aku melihat kamu mengajar aku demikian rupa, tapi kamu sendiri tidak beramal. Tu dia kata dah. Adalah aku sembah akan yang lain daripadanya, maka tiada ia sia-sia akan daku. Maka adakah ia mensia-sia akan daku sekarang? Maksudnya dia nak kata di sini, masa aku sembah yang selain Allah yang kamu ajar aku ni, Allah Ta'ala bagi aku makan sihat. Allah Ta'ala bagi aku keafiatan sejahtera. Allah Ta'ala bagi aku hidup nafas elok, semua tak ada masalah. Tapi tiba-tiba hari ini, bila mana kamu memberikan aku satu agama yang benar, menyembah Tuhan yang hak, kamu rasa adakah Tuhan tu akan mensia-siakan aku pada kali ini? Sedangkan masa aku syirik pun dia jaga aku elok. Tiba-tiba aku dah beriman sungguh, kamu rasa aku ni? Lebih kurang begitulah ayat dia. Dia kata, adalah aku sembah akan yang lain daripadanya. Dia sembah yang lain, maka tiada ia sia-siakan aku. Dia tetap bagi makan, tetap bagi rezeki. Tiba-tiba bila aku sembah Allah Ta'ala yang hak, maka adakah ia akan sia-sia? Sia-siakan daku sekarang. Kemudian daripada aku sembah akan dia. Tu sebab bila mana di dalam kita beragama, di dalam kita bersyariat, pengajaran di sini adalah yang pertama sekali beramal dengan apa yang kita mengaji dan yang kita sampaikan. Ada sebahagian orang, dia pandai bercakap, dia pandai ceramah, dia pandai bagi nasihat, dia pandai bagi motivasi. Allah Ta'ala letak dah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-44. Allah Ta'ala tegur dah bagi orang yang mana atamurunal nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kamu menyeru manusia, kamu minta manusia, kamu buat apa-apa pada manusia, sedangkan kamu lupa pada diri kamu sendiri. Ni. Kamu suruh orang bersedekah, tapi kamu sendiri bakhil. Kamu suruh orang buat korban, kamu suruh orang buat umrah, kamu suruh orang buat pelbagai jenis kebaikan, tapi pada diri kamu sendiri tidak ada kebaikan yang kamu suruh orang buat. Itu yang pertama. Yang kedua, nak memperjelaskan berkenaan dengan apa yang dia baca tu, dia amal tak. Dia kata kita ni bergantung, biarlah hanya pada Allah Ta'ala, janganlah bergantung pada makhluk. Tapi dalam masa yang sama, dia menunjukkan kebergantungan dia pada makhluk. Tak betul ya? Benda tu kurang tepat. Jadi sebahagian asatizah ni memang kita menasihati mereka supaya jangan hanya tahu berkata-kata. Sebab ramai, bukan tak ramai. Ramai asatizah ni, bila mana berceramah, yang hak depan ni macam nak terpelanting habis semua. Tu kalau dia ceramah. Tapi dia sendiri balik rumah, dia tidak melaksanakan apa yang dia buat. Sebab saya sendiri berada dalam kelompok, kita panggil circle asatizah.
Bila kita duduk dalam circle asatizah ni, kita dengar ceramah kawan ni, kita dengar. Kita tahu kata, oh dia ni hebat, dia ni. Dan kita cuba merapati dia. Kita cuba untuk berkawan dengan dia dan sebagainya. Dan kita melihat satu kepribadian yang berbeza. Tu masalah tu. Bila mana dia memperlihatkan satu kepribadian yang berbeza. Contoh. Ni ustaz-ustaz ni. Bukan kita nak menghina ustaz tak. Nak cerita tentang ahli agama yang ceramah ni. Saya beberapa kali bila mana Jaib hantar pergi khusus. Jaib hantar pergi khusus. Saya ni ada kawan-kawan yang lepasan Jordan, Mesir, Yaman, Mekah, Madinah, macam-macam. Hebat-hebat mereka ni. Asatizah hak dalam Malaysia sahaja ada sampai 3-4 tauliah. Banyak. Kita dapat satu tauliah pun kira paling bagus dah. Dia kadang-kadang 4-5 tauliah negeri. Punya dahsyat ilmu dia. Sembahyang subuh saya seorang. Macam mana? Sembahyang subuh saya seorang. Bila mana kita kejut dia, dia punya jam tu bukan kejut tuan dia, kejut kita. Nampak? Ni yang kata ustaz ni. Hak ustazah saya tak tahulah, saya tak tidur dengan ustazah. Hak yang kata ustaz ni. Yang kata ilmu tinggi, yang mana berceramah lebat ni. Tapi bila kita tidur satu bilik dengan dia, nak kita pergi kursus Jaib, macam-macam lah. Ustaz saya tidur dengan ustaz ni, ustaz saya tidur dengan ustaz ni. Terpulang pada pihak pengurusan lah bagi kita tidur. Kita kenal lah kata kita tidur dengan siapa. Tapi mai tang sembahyang subuh, hak yang nama kata ustaz ni tak bangkit. Bukan kata tak sembahyang, mayang. Tapi lagi pukul 7.30 mayang. Sagi dia bagi alasan balik lambat, alasan balik lewat. Apa beza dengan orang luar? Apa beza kamu yang mengajar agama dengan orang luar? Tu. Maka di dalam asatizah sendiri pun kadang-kadang kita berpesan, kita ni kalut duk beritahu ke orang tentang agama. Tapi kadang-kadang kita sendiri terlupa pasal diri kita. Itu sebab di dalam dakwah ini dia bukan tentang menyuruh. Dakwah ni bukan saja nak suruh orang. Dakwah ni dia mengajak. Mengajak orang berbuat kebaikan. Contoh kalau tak panggil orang lain lah, anak-anak kita tak. Saya pun pernah habaq dah berkenaan bagaimana nak mendidik anak supaya rajin di dalam ibadah. Contohnya semayang. Hak semayang paling utama sekali. Sebab anak-anak, ialah kita pun pernah jadi anak. Kita pun ada bapak, kita pun ada mak. Kita hak sebagai anak ni, bila mak ayah kita minta kita buat sesuatu, sudah pasti kita akan melihat kembali kepada siapa yang menyuruh. Yang tukang suruh ni pandai buat ke tak pandai buat? Ke pandai sembang je? Contoh. Kadang-kadang kita kata, pok aku tu suruh je bagian. Contohnya apa? Contoh. Kalau saya ceramah kat sekolah tak? Ceramah kat sekolah-sekolah, ni hari Selasa ni ada satu lagi sekolah di Tuh Johan Terung. Kadang-kadang kita tanya bab apa tau? Bab pelajar lelaki yang merokok. Saya bukan kata tuan-tuan marah merokok tak, bukan. Ni nak cerita tentang budak sekolah yang merokok. Bila mana tanya, kamu merokok ni belajar daripada siapa? Majoriti bukan pada kawan. Kawan tu tukang ajak. Tapi contoh yang ditunjuk tu daripada takkan mak, bapak kan. Bapak balik rumah kan, kadang dia bawa balik Winston lah, duk ketuk-ketuk depan anak dan sebagainya. Baguslah, tak apalah merokok kat luar rumah. Tapi anak tahu tak kata pak merokok luar rumah? Tahu. Jadi contoh awal tu dia dapat pada pak dia. Dan saya tanya, pak kamu larang tak kamu merokok? Dia kata, pak saya larang. Kamu berhenti tak? Tak berhenti. Pasal apa? Pak saya pun merokok. Nampak? Dia melihat satu contoh daripada kedua orang tua dia. Sama juga kalau kita nak suruh semayang, kita nak suruh anak mengaji tahfiz. Saya dulu di tahfiz dari pondok. Ada sebahagian mak ayah yang hantar anak mengaji agama ni, mak pun tak kira tudung. Datang ke tahfiz ni dalam keadaan tu macam selendang Rosmah Jambui tu. Hantar anak pergi mengaji tahfiz. Anak di tahfiz ke serban. Mak kat rumah tak kira tudung. Jadi bila mana anak tu dia berada di tahfiz, dia mengaji. Tapi sehari bila dia balik rumah, suasana agama tu tak ada. Suasana kehidupan mengamalkan sunnah tu tak ada. Pasal pak keluar dengan selat pendeknya, nak mak dengan pakai lengan pendeknya, maka anak ni dia menghadapi kecelaruan ada tinggi. Mana satu yang sebenarnya mak ayah dia nak bagi jadi? Hantar kat sekolah agama mengaji elok, balik rumah mak ayah pun tengok lingkup habis dah.
Jadi di situlah bila mana di dalam uslub dakwah kita nak mengajak orang memastikan akan diri kita juga dapat mengikuti apa yang kita ajak. Kita sendiri dapat melakukan apa yang kita cerita. Maka orang yang menerima tu bila dia tengok satu contoh, dia kata, oh, aku menjadikan dia sebagai idola yang aku boleh ikut dia. Tapi kalau kita ni hanya kerja nak suruh saja, tapi kita sendiri tidak mengajak buat sama-sama, maka ia akan menjadi satu dakwah yang gagal. Itu sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya pun dulu masa keluar tabligh 3 tahun tuan-tuan, setiap sebulan mesti keluar 3 hari punya. Geng-geng tabligh ni kadang-kadang bila kita pergi rumah ada pandai hak menyorok tu menyorok lah nak. Tapi hak jadi tak menyorok ni tuan-tuan, kami mengajak manusia yang duduk rumah-rumah ni, bukan kita nak dakwah dia sangat dah. Kita bagi mukaddimah ya. Bagi mukaddimah cerita kebesaran Allah, kita bercerita tentang kehebatan Rasulullah, kita cerita tentang kisah sahabat sikit dan sebagainya. Hujung sekali apa dia? InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita ada majlis di masjid, jom kita main masjid. Kita mengajak manusia ke masjid, tapi dia sendiri ada kat masjid tu? Ada. Bila mana dia sendiri ada di masjid, maka jemaah yang diajak tadi nampak dia. Boleh tak tegur siapa? Boleh. Berbeza dengan kalau orang yang mana contoh ketua kampung ataupun AJK masjid nak, AJK masjid contoh. Marilah sama-sama kita datang ke masjid memeriahkan innama ya'muru masajidallah, habis dalil semua keluar. Jemaah datang mana? AJK ajak aku tadi tu. Nampak? Itu beza dari sudut kita berdakwah dan juga menyampaikan agama pada manusia. Kita sendiri perlu memastikan diri kita berada di dalam keadaan yang betul, baru orang yang nak ikut tu dia mempunyai kekuatan untuk mengikuti apa yang kita habaq. Itu yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-44 yang saya sebutkan tadilah. Itu sebab bukan senang sebenarnya nak jaga agama ni, susah. Susah nak jaga agama. Dia punya susah tak susah nak jaga agama ni tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-21. Allah Ta'ala kata apa? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jika diturunkan Al-Quran ini, kata Allah, ke atas gunung ganang, ke atas bukit bukau, nescaya dia akan khusyuk dan tunduk, lalu dia terpecah belah, akan menjadi hancur kerana min khasyatillah, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beratnya syariat ni. Tapi kita ni menerima syariat di dalam keadaan sambil lewa, nak tak nak, terima tak terima, tak boleh lah. Allah Ta'ala sambung, watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allakum tatafakkarun. Dan demikianlah misalan-misalan, contoh-contoh yang Allah Ta'ala bagi. Gunung tu tak pecah pun, Allah Ta'ala tak turun pada gunung pun, tapi Allah bagi contoh. Kalau Quran ni Allah Ta'ala letak bagi pada gunung untuk menerima syariat, pecah habis mereka sebab takut pada Allah Ta'ala. Jadi manusia ni supaya mereka la'allakum tatafakkarun, supaya ataupun agar mereka ini berfikir kembali bagaimana mereka menerima syariat yang Allah Ta'ala turunkan, yaknilah Al-Quran. Adakah mereka takut kepada Allah ataupun mereka ingkar kepada Allah. Maka tak kala kemudian daripada 3 hari, 3 hari selepas mereka ni berpisah, bila dah ucap selamat tinggal tu, 3 hari adalah lelaki itu dalam keadaan nazak dan hendak mati. Lelaki yang diislamkan tadi tu dah nak mati dah. Mana kata hak ni geng-geng ni belajar mayang tak dan, tapi dah pegang dah kalimah la ilaha illallah. Ataupun kita panggil sini mu'allaf lah. Mu'allaf ni tuan-tuan, mereka lebih mulia daripada kita. Sebab apa saya kata mereka ni lebih mulia daripada kita? Sebab yang pertama, mereka ini dapat sunnah sahabat. Sunnah sahabat ni apa dia? Lahir daripada perut mak bukan Islam,
lalu mereka mencari hidayah Islam. Tu yang pertama lah, mereka ni special. Yang kedua, mereka ni dosa tak banyak, walaupun hidup seumur dengan kita. Katalah kita umur 50, dia pun umur 50, tapi dia masuk Islam 3 hari lepas. Jadi dia buat dosa pun baru 3 hari. Tu. Dosa dia baru 3 hari. Dosa kita, hak yang kita balik kata kalau umur 50 balik umur 15, kira 35 tahun punya dosa, dia 3 hari ya. Tu contoh di antara kita yang mukallaf dan juga yang muallaf. Tapi nak kira untung tak untung kita agaklah. Sebab apa? Pasal kita boleh faham agama lebih lama. Depa ni mempunyai masa yang pendek lebih daripada kita. Maka bila mana dalam keadaan nazak hendak mati, maka aku datang kepadanya dan aku kata baginya, adakah bagi kamu hajat? Maka katanya, telah menunaikan segala hajatku oleh Tuhan yang mengeluarkan daku daripada pulau. Dia nak memaksudkan bahawa Allah Ta'ala lah yang berkuasa mengeluarkan dia daripada pulau. Di sini ada 2 makna sebenarnya. Yang pertama, memang sungguh dia ni keluar pada pulau. Yang kedua, dia nak cerita tentang dia ni keluar daripada perbuatan syirik dan kembali kepada agama fitrah dia balik. Dia kembali kepada agama fitrah. Maka dia kata Allah dah tunaikan segala-galanya dah. Apa yang ditunaikan wallahu a'lam. Dan aku tidur di sisinya, maka melihat aku di dalam tidurku akan satu jariah daripada anak bidadari di dalam raudah yang hijau. Dia nampak di taman-taman yang hijau ini ada bidadari. Dan berkata ia, bidadari ini bercakap, segerakan olehmu dengan dia, sesungguhnya telah panjang rinduku padanya. Bidadari ini dah merindui suaminya tadi, hak yang nazak ni. Maka jagaku daripada tidurku, dan sanya telah mati ia, maka aku tanamkan dia. Mati dalam keadaan tidur. Dan tidur aku pada demikian malam itu, maka aku lihat akan dia di dalam tidurku, dan di atas kepalanya mahkota, dan antara 2 tangannya hurul ain, anak bidadari, pada membaca ia, padahal membaca ia. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Surah Ar-Ra' ayat 23 hingga 24. Dan segala malaikat masuk mereka itu atas ahli syurga daripada tiap-tiap pintu, padahal berkata mereka itu bagi ahli syurga, sejahtera atas kamu dengan sebab sabar kamu, maka sebaik-baik kesudahan kampung itu adalah syurga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdalikum biqauli la ilaha illallah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan olehmu akan zakat badan kamu dengan sebab berkata la ilaha illallah, yakni dengan sebab Islamnya kamu. Ayat yang di atas ini berkenaan dengan kesyukuran ahli syurga kerana dapat masuk ke dalam syurga. Dikatakan kepada mereka oleh para malaikat bahawa kamu masuk ke dalam syurga ini adalah disebabkan oleh sabarnya kamu hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni hidup dari satu alam berpindah ke alam yang lain ni, dia lebih berat daripada alam yang sebelumnya. Contoh alam ruh. Alam ruh berpindah ke alam rahim. Alam rahim itu lebih berat daripada alam ruh. Kemudian daripada alam rahim berpindah ke alam dunia. Alam dunia lebih berat daripada alam rahim. Itu sebab kalau kita lihat bagaimana orang yang tidak ada keyakinan yang teguh dalam agama, kita tengoklah statistik orang yang terjun di Pulau Pinang, hak yang jambatan panjang. Saya tengok itu 16 ke 17 hari itu kes orang yang terjun. Daripadanya adalah 2-3 yang mati. Mereka menyangka bahawa bila mana kesusahan dan berat yang hidup di atas muka bumi, bila mati selesai ringan, tak ada masalah. Jadi
Kalau orang Islam, dia tidak percaya yang begitu. Orang Islam dia meyakini bahawa selepas mati ni tak selesai lagi. Ada kehidupan selepas mati. Yang mana kehidupan selepas mati dia panggil sebagai alam barzakh. Tu yang pertama lah. Alam yang pertama selepas daripada hidup di atas dunia. Dia akan hidup di alam barzakh, dan alam barzakh lebih berat daripada dunia. Bila mana dia masuk dalam alam barzakh, dalam tempoh yang sangat lama. Ada orang dia hidup 30 tahun tapi mati 70 tahun dah. Ada orang dia hidup 100 tahun tapi dia mati dah 500 tahun dah. Tu tok nenek moyang kita apa semua kan. Kita tengok depa hidup berapa lama. Kalau kita tengok silsilah keluarga, siapa yang ada silsilah keluarga. Macam saya adalah silsilah keluarga sebab keturunan raja. Adalah silsilah. Cuma raja yang tak ada takhta adalah raja yang tinggal raja aja. Jadi bila mana kita tengok silsilah, kita tanya, hak ni mati umur berapa, hak ni mati umur berapa, hak ni mati umur berapa. Cerita. Jadi bila kira-kira dia punya umur hidup dengan umur mati lebih lama. Jadi orang yang kata hidup di dunia ni lama dan susah, di barzakh lebih lama dan lebih susah. Sebab di barzakh ini adalah menerima sahaja. Menerima saja, tak boleh buat apa. Tu sebab dalam Quran ada yang sebut qala rabbirji'un. Dikatakan mereka, ya Rabb kami, kembalikanlah kami. 2 hari-hari duk meratak tu. Sebab tak boleh buat apa. Kalau hidup di atas dunia, boleh buat macam-macam. Nak buat maksiat pun boleh, nak buat taat pun boleh. Buatlah apa nak buat, suka-suka hati. Cuma bila mana masuk dalam alam barzakh, terima sajalah hasil daripada apa yang diperbuat pada alam dunia. Itu sebab kenapa alam barzakh lebih berat. Pasal alam dunia berat kok mana pun, Allah bagi peluang untuk membetulkan. Contoh, kita bankrupt bisnes. Adakah lepas tu bankrupt juga? Tak. Boleh jadi bisnes yang seterusnya maju. Kita boleh menaik taraf kehidupan. Hari ini kita semayang tak betul kerana ilmu kita kurang. Pergi mengaji, ilmu betul, semayang makin elok. Kita dapat mempertingkatkan setiap sudut kehidupan. Dia alam barzakh tak ada. Alam barzakh ni kita terima saja, tak boleh nak baiki apa dah. Itu yang merayu kata, ya Allah kembalikan kami, ya Allah kembalikan kami. Sebab apa? Wa akum minas salihin. Sebab kami ni nak buat amal soleh. Amal soleh ni macam-macam. Boleh jadi nak sebut satu subhanallah. Boleh jadi sebab nak buat baik taat ibu bapa. Boleh jadi dia nak tinggalkan apa yang dahulu dia menyesal dia buat. Macam-macam lah amal benda soleh ni. Jadi bila mana dia nak meminta kepada dikembalikan ke atas dunia, benda tu mustahil lah. Benda tu tidak akan terjadi. Jika pun dibangkitkan mereka daripada mati itu, tetap tidak akan diterima akan lafaz syahadah dia. Tak boleh terima lah. Dah terlambat. Sebab ada peristiwa-peristiwa daripada Nabi-Nabi dan juga alim ulama. Contohnya daripada Nabi Isa alaihissalam. Dan juga orang-orang soleh daripada Bani Israel. Kemudian satu orang ulama Syekh Syamsuddin daripada kerajaan Bani Uthmaniyah. Satu orang tok guru kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana dia menghidupkan sahabat Nabi SAW yang bernama apa? Tuan-tuan ingat tak? Saya bukan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia Ayyub ke? Apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Nama sahabat Nabi. Dia sahabat Nabi ni, dia mati di Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansari. Ingat dah. Abu Ayyub Al-Ansari. Dia di antara sahabat Nabi yang lewat mati dia. Sahabat Nabi yang agak-agak terakhir. Sebab ada jumhur ulama menyatakan bahawa sahabat Nabi yang terakhir sekali nama dia Anas bin Malik. Anas bin Malik ni kira lah. Kehidupan Anas bin Malik pun umur dia 100 tahun lebih. Anas bin Malik. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ni, dia antara sahabat Nabi yang hidupnya lama dan matinya juga di akhir-akhir. Sebab Abu Ayyub Al-Ansari ni, dia banyak dah hidup dengan tabi'in. Tabi'in lebih banyak pada sahabat. Sebab sahabat ni pakat mati semua dah. Semua dah syahid dah dan sebagainya. Jadi ada kisah-kisah yang mana dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala. Tetapi bukan untuk diterima pada syahadah ataupun amalan soleh dia. Tak ada dah.
Tujuan kebangkitan itu hanya sebagai ibrah kepada orang yang masih hidup sahaja. Tak ada guna dah kalau dia bangkit sekalipun. Jadi bila mana nak ditakdirkan orang yang berada di alam barzakh ni dia rasa susah, nak tiba-tiba Allah Ta'ala bangkitkan duduk di padang mahsyar. Dia rasa lega. Konon-konon macam makin mudah. Siapa kata makin mudah? Nak alam di padang mahsyar itu lebih susah. Sehingga kan orang yang berada di padang mahsyar tidak sabar untuk diadili oleh Allah walaupun dia tahu kata dia masuk neraka. Sebab apa? Sebab tak tahanlah duduk kat padang mahsyar ni. Nak tunggu Allah Ta'ala buka mahkamah pun 40 tahun. Sementara nak Allah Ta'ala buka mahkamah. Dan Allah Ta'ala buka mahkamah tu pun daripada syafaat Nabi SAW. Yang mana umat ni dia pergi cari. Dia kata, jom kita pergi carilah Nabi Adam AS. Pergi cari, bukan kita kenal siapa Nabi Adam. Bukan ada Waze, bukan ada Facebook, bukan ada Twitter. Kita nak cari Nabi Adam ni macam mana rupa dan sebagainya. Bilion manusia, bilion haiwan. Manusia, haiwan, jin. Semua ini akan dihimpunkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar. Malaikat dia petugas. Dia bertugas, dia kira fasilitator dekat padang mahsyar ni. Yang diazab manusia, jin. Yang dihisab manusia, jin, natang. 3 makhluk ni akan dikira oleh Allah Ta'ala. Bukan kata binatang ada counter dia, manusia ada counter dia. Tak ada. Counter binatang, manusia, jin satu. Tunggu seorang-seorang. Jadi bila mana kita di padang mahsyar dalam keadaan yang hebat, yang dahsyat, yang tak tahan, ada yang sebut kata cepatlah sikit. Dia tahu kata dia masuk neraka. Tetapi adakah neraka itu lebih baik pada padang mahsyar? Tidak. Allah Ta'ala sebut, Rasulullah sebut dalam sebuah hadis pada Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat. Kira tak ada tempat dah yang lebih buruk pada neraka Allah Ta'ala. Jadi dia duduk di padang mahsyar ni, dia rasa tak tahan lah. Cepat-cepatlah masuk neraka pun tak apa. Rupa-rupa neraka dahsyat pada mahsyar lagi. Tu. Kita ni hidup setiap alam ni, yang sebelumnya lebih ringan dan yang selepasnya lebih susah. Tu. Dan juga diterangkan berkenaan dengan hadis ni, Nabi sebut apa? Tunaikan olehmu akan zakat badan kamu dengan sebab berkata la ilaha illallah. Yakni dengan sebab Islamnya kamu. Tunaikan zakat ni bukan sebab kaya. Tunaikan zakat bukan sebab mampu. Tapi tunaikan zakat ini sebab kita Islam. Ada orang dia mampu, tapi dah dia bukan Islam, boleh dia tunai zakat? Tak boleh. Walaupun dia Cina Bukit ke, Cina Genting Highland ke, dia kaya-kaya nak tunai zakat, tak boleh, tak sah. Jadi kita walaupun bukan kaya kita, nak bayar zakat fitrah pun bukan bayar hak RM21, bayarnya RM7 ya. Tapi pasal kita Islam, kita bayar. Di sini juga nak memberitahu kepada kita bahawa bila mana kita ini Islam, maka tunaikanlah kewajipan sebagai orang Islam. Mana kata dah orang Islam, bagilah ada rupa orang Islam. Ada sebahagian orang yang tak ada rupa orang Islam. Itu sebab Allah Ta'ala rakamkan juga di dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi. Masuklah kamu, terimalah kamu. Joinlah kamu fis silmi, ke dalam Islam. Kita pun pelik kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam. Satu benda yang peliklah patutnya. Tapi bila mana kita baca dalam kitab tafsir, fi silmi apa? Kafah. Yaknilah secara keseluruhan Islam itu diterima bulat-bulat tanpa menolak mana-mana sisi. Jadi orang Islam, dia tak boleh kata, saya ni mulut je jahat ustaz, tapi hati saya baik. Biasa dengar. Saya ni walaupun tak pakai tudung, tapi pergi umrah 3 kali dah ustaz. Saya walaupun tak semayang, tapi saya rajin bayar sedekah. Saya walaupun saya kaya raya, saya tak bayar zakat, tapi saya tolong ekonomi orang Islam.
Yang tapi tu yang bahaya. Kerana dia melakukan kemaksiatan di dalam keadaan yang Allah Ta'ala perintah dia buat, tapi yang Allah larang pun dia buat juga. Sedangkan di dalam kemaksiatan yang kita faham, bahawa orang yang meninggalkan perintah dan orang yang melaksanakan larangan daripada Allah Ta'ala. Lebih afdal lagi, bukan kata boleh untuk tinggalkan semayang, tak. Tapi lebih afdal kalau satu orang itu meninggalkan perintah daripada melaksanakan larangan. Kerana yang namanya dosa, yang namanya larangan, yang namanya kata maksiat ini menghapuskan pahala-pahala yang baik. Contoh, dia kata dia orang yang semayang, dia orang yang bayar zakat, dia orang yang pergi haji, tapi dia derhaka kepada kedua ibu bapa dia. Contoh, dia ini orang masjid, orang semayang, ahli EJK yang paling aktif sekali, tapi mulut dia suka menyakiti hati-hati orang Islam. Contoh, inilah yang Nabi sebut orang yang muflis di padang mahsyar. Bawa pahala bergunung-gunung, tapi pahala tersebut untuk dibedak-bedak dan diagihkan kepada orang-orang lain. Dan ada di antara apa yang dia laksanakan tersebut menjadi satu kafarah. Allah Ta'ala nak kafarahkan dia di padang mahsyar. Kalau kat dunia cerita lain. Kat dunia Allah Ta'ala bagi ujian, dia lulus ujian, kafarah. Tapi di akhirat kafarah dia potong pahala. Maka potong pahala ini asbab daripada melakukan larangan yang Allah Ta'ala larang tadi. Jadi itulah maksiat. Benda yang meninggalkan perintah dan melaksanakan larangan Allah Ta'ala. Maka orang Islam jangan ambil Islam separuh-separuh kok yang dia suka. Tak yang dia rasa selesa, dia rasa kena ke dia, yang dia rasa okey, dia ambil. Tapi yang dia rasa tak kena, dia rasa tak selesa dan sebagainya, dia buang. Termasuklah kalau dia pada asatizah. Bab satu-satu jenis ilmu yang dia rasa sesuai, ada keuntungan pada dia, dia sampaikan. Tapi kalau tentang satu-satu benda yang sagi ditengok kata, sagi orang kena kat aku balik kata. Contoh macam itu, katalah kita hari itu kita bicara bab makan kan. Kalau tuan-tuan buka muka surat 23. Yang pertama tu dia kata memelihara daripada kenyang. Tuan-tuan, orang badan macam saya ni, tunggu lapang ke baru makan? Saya tanyalah, kebiasaan lah. Tuan-tuan pun tak tahu saya tunggu lapang ke, saya tunggu kenyang ke apa. Kalau badan macam saya lah kebiasaannya. Orang makan banyak ke orang makan sikit? Contoh. Orang makan banyak. Nah, tapi ada tak saya sikit bab tu? Ada saya kata, sagi orang kata kat aku, sagi tak kena cara ni kata. Aku langkau muka surat ada? Tak ada. Benda tu kalau kata kita salah. Benda tu kalau kata kita menyampaikan dan kita pun buat, kita perbaiki lah. Mana kata contoh saya sendiri dah baca bab tu. Tuan-tuan, lepas saya ngajak tuan-tuan bab tu, lepas pada tu saya makan nasi pun sekali sehari lah. Cuma tak tahu siapa tak turun 4 kilo. Dia lambat sikit. Dia macam mukaddimah lagi kot. Sebab di dalam Islam ni, dia tak boleh kita ambil separuh, kita bagi separuh, tak boleh. Terutama kalau asatizah. Main tambak yang dia rasa lagi kena kat dia, ada sembunyi ya. Mana boleh? Allah Ta'ala terangkan di dalam surah Al-Baqarah juga. Ayat 174. Kalau tuan-tuan boleh rujuk. Ayat 174 daripada surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang berilmu yang mana diturunkan ilmu kitab kepada dia. Wa yashtaruna bihi samanan qalila. Yang mana mereka ini menyembunyikan satu-satu ilmu disebabkan oleh nak cari kesenangan dunia. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar. Sesungguhnya mereka ni tak lain tak bukan nanti perut mereka fi butunihim, diisi perut mereka illa an-nar, tak lain tak bukan dengan isi daripada api neraka. Nampak? Jadi di dalam Islam ni dia tak boleh dia sorok satu benda, dia habak satu benda, satgi dia buat satu benda yang dia rasa okey, yang tak okey dia tinggal, tak boleh. Dalam Islam ni silmi kafah.
Nak kita masuk ke dalam Islam, kita beramal dengan Islam secara keseluruhan. Suka tak suka kena buat. Nah, ada orang dia kata saya ni sedekah rajinlah, tapi buat kerja dakwah ni saya rasa tak kena dengan saya. Tak boleh. Amal ma'ruf nahi munkar ni kewajipan setiap bahu orang Islam. Nak mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Mana boleh dia kata alah pejabat agama ada, pejabat agama pergi buatlah. Takkan anak awak nak tunggu pejabat agama tangkap juga, awak sendirilah nak kena nasihat dan sebagainya. Tu yang dimaksudkan dalam hadis itulah, kita hurai sedikit. Masuk waktu dah tak? Masuk waktu dah. Jadi yang ni apa ni? Kita bagi habis takat ni dululah. Nanti kita akan sambung yang lain. Kita bagi habis yang perenggan akhir ni. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata ia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, keluar daripada mulutnya satu burung yang hijau, baginya dua sayap putih keduanya, ditatahkan keduanya dengan mutiara dan yakut, naik ia kepada langit, maka didengar baginya dengung di bawah arasy seperti dengung ibu madu, maka dikatakan baginya. Jadi dia kata di sini, bagi orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ini fadilah nak fadilah amal. Orang yang ucap kalimah la ilaha illallah ini, keluar daripada mulutnya satu burung yang hijau, dan burung tu pula dua sayap putih keduanya, ditatahkan dengan mutiara dan yakut, naik ia ke langit, maka didengar bagi dia di bawah aras seperti dengung. Seperti dengung ni yang dikata ibu madu ni apa dah? Lebah. Dengung lebah tu, tu. Arasy Allah Ta'ala berbunyi seperti dengung, maka dikatakan baginya diam olehmu. Maka katanya tiada hingga diampunkan bagi taulanku. Arasy ni dia bergegar. Allah Ta'ala pun perintah kepada arasy ni diam. Tapi arasy ni dia kata apa? Aku takkan berhenti bergegar selagi mana tidak diampun akan saudaraku yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Dia jadi bunyi zzz. Maka diampun bagi yang berkatanya. Kemudian dijadikan bagi burung itu 70 lidah meminta ampun ia bagi taulannya hingga hari kiamat. Maka apabila adalah pada hari kiamat datang demikian, burung itu menolong dan menunjuk akan taulannya kepada syurga. Bila mana datang hari kiamat, maka burung tersebut dia akan menolong orang yang mengucapkan kalimah tersebut, memandu dia ke arah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu daripada hadis-hadis fadilah amal di dalam kita memperbanyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ni kita kena banyak-banyak ulang, kita kena banyak-banyak sebut. Yang pertama kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua kita menceritakan tentang la ilaha illallah. Cerita tentang la ilallah ni bukan susah. Bagi saya yang bukan faqih agama ni pun, kita cerita sikit-sikit je. Contoh, Allah maha kuasa, makhluk tak ada kuasa. Allah bagi kenyang, makhluk tak ada apa. Benda tu adalah kalimah la ilaha illallah. Benda yang kita nafi, kita isbat. Kita nafi, kita isbat. Makhluk tak bagi kenyang, walaupun mak ayah yang bagi makan. Itu adalah kalimah la ilaha illallah. Kita nafikan segala kekuasaan manusia dan kita mengisbatkan, menetapkan hanya pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Sekadar itu pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.